Long lai. Okey, tak apa, faham. Pernah mengalami apa, dan kita pun pernah duduk kat tempat yang sama juga kan. Petang-petang ni biasanya waktu apa? Ha? Tak apa, jujur je. Tak ada pun nak marah ke apa ke kan? Ha? Waktu nap. Waktu nap kan? Okey. Alright, tadi saya nak tanya satu soalan tapi malangnya telah ditanya oleh urus setia, iaitu dah makan ke belum? Dah kan. Lagilah menambahkan keseronokan, kelayuan mata kan. Okey. Alright, so seperti yang dinyatakan oleh urus setia tadi, niat saya di sini hari ini adalah untuk berkongsi. Okey, saya tak ada pun nak kata saya ni banyak ni sangat ke apa ke. Dan saya percaya kat depan saya ni pun ramai pengalaman-pengalaman dia yang dah lebih-lebih juga sebenarnya kan. Jadi kalau ada apa-apa yang nak share ataupun nak betulkan ke apa, tak ada masalah. Okey, dan malangnya Purustia juga telah mengkantoikan jumlah slide saya. Okey, saya baru je nak buat surprise kan, tapi tak apalah. Jadi niat kita hari ni kita akan habis pukul 5. Niat. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang, betul? Okey. Right. Okay, so untuk hari ini tajuk slot petang ini adalah tentang penaksiran pembelajaran. Okay, biasa dengar tak perkataan penaksiran? Saya percaya semua dah biasa dengar kan. Dan walaupun ada yang baru masuk sini ke, yang mungkin fresh graduate ke apa ke, walaupun baru masuk khusus untuk hari ni, untuk minggu ni, bukan hari ni je kan, 3 hari kan. Okay, so saya percaya sebenarnya awak dah buat dah pun. Awak, maafkan saya. Kalian semua dah buat pun sebenarnya penaksiran ni. Okay, so hari ni kita akan tengoklah lebih lanjut. Tak berjalan lah, dia suruh berhenti kot kan. Okay. Dia nak Ustaz Fahmi bangun dulu kan. Alright, so untuk topik hari ni kita akan tengok konsep penaksiran, konsep penilaian, domain hasil pembelajaran, konsep penjajaran konstruktif, instrumen penilaian dan juga analisis penaksiran dan penilaian pembelajaran. Okey, baru tengok overview untuk topik dah rasa macam okey lagi kan? Saya percaya semua okey. Alright. Okey, pengenalan, penaksiran dan penilaian memang satu perkara yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Apa akan jadi kalau kita tak ada penaksiran? Ya, tak tahu objektif tercapai ataupun tak. Rasa sebenarnya macam syok sendirilah. Oh, rasa macam hebat dah mengajar ni apa semua kan. Tapi kita tak tahu pun adakah hasil pembelajaran tu tercapai ataupun tidak. Okey, kemudian hasil dah salah dah kan. Penaksiran tu haruslah selari dengan hasil pembelajaran setiap kursus. So tak bolehlah kalau hasil pembelajaran kursus tu tentang saya bagi contoh pada kawan-kawan lah sebab bidang saya, pelajar dapat merancang rancangan pengajaran. Tiba-tiba penilaian dia adalah pelajar kena buat alat bantu mengajar. Kena tak? Tepat tak? Sedikit lari lah kan. So dia kena selari dengan hasil pembelajaran tu. Okey, kemudian perlulah dilakukan secara berterusan. Tak bolehlah kita ni awal tahun pula dah, awal semester je kita nilai apa semua kan. Lepas tu kita biar je. Pandai-pandai lah. Boleh belajar sendiri Okey, hari ni belajar sendiri. Setiap kali kelas belajar sendiri. So tak boleh lah, dia kena berterusan. Okey. Saya ada dengar juga saya sebut penaksiran. Ada juga yang kata pentaksiran. Jadi penaksiran dan pentaksiran, rasa-rasa apa, ada beza tak? Apa kata anda? Dia tulis bawah tu. Nak tanya yang baru masuk ni macam kejam sangat kan. Okey, rasa-rasa ada beza tak? Penaksiran dan pentaksiran. Ejaan, betul. Ejaan memang berbeza. Sebutan. Dengar Wahidah, saya dengar semua. Okey, rasa-rasa ada beza tak? Penaksiran dan pentaksiran, mana yang biasa dengar? Penaksiran ke pentaksiran?
taksiran. Okey, kalau ikutkan Kamus Dewan edisi keempat, jangan tengok tulisan yang banyak tu, dia akan buat otak jadi short. Tak apa, saya akan ringkaskan. Okey, so ikut Dewan Bahasa edisi keempat ni, maksud penaksiran dan pentaksiran adalah sama, iaitu perihal mentaksir. Perihal mentaksir tu apa pula? Kita membuat pertimbangan lah terhadap sesuatu perkara tu. Okey, so bermaksud sama ada mengira, menghitung jumlah, menentukan harga atau membuat keagakan dengan melihat keadaan tu. So kalau ikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud pentaksiran dan penaksiran ni sama saja, tak ada beza. Dan kedua-duanya boleh digunakan. Okey, cuma hari ni saya akan banyak menggunakan perkataan penaksiran sebab saya mengikut tajuk yang diberikan oleh pihak urus setia. Okey, so menurut Oxford Dictionary pula, penaksiran juga bermaksud penilaian atau anggaran sifat, kualiti atau kemampuan seseorang. So kalau nak difahamkan dekat sini, penaksiran ni bukan hanya merujuk kepada perkara nilai saja, tetapi dia semua. Perkara nilai tu apa? Contohnya macam perkara yang kuantitatif, berbentuk grade, ataupun contoh markah kanak-kanak pula dah kan, markah pelajar itu 70. Okey, tapi penaksiran ni juga dia boleh melihat kepada sifat, kualiti atau kemampuan. Maksudnya itu kita tengok pelajar ni macam mana, dari segi kualiti dia macam mana, kualiti pelajar macam mana, kemampuan pelajar macam mana. Jadi maksud penaksiran ni lebih besar, lebih menyeluruh. Okey, so penaksiran juga ada proses yang melibatkan menghurai. Kita tengok pelajar tu bukan kita tengok je kan, kita akan hurailah dia punya perkembangan dia, dia punya pencapaian dia. Kemudian merekod, mengumpul apa? Maklumat pelajar tu semua, markah dia semua. Okey, beri skor, analisis, mensintesis. Mensintesis maksudnya banyak pula tanya kan. Sintesis dia macam kita menyatu padukan ni lah. Dah biasa dengan student, sendiri tanya, sendiri jawab kan. So kita macam menyatu padukan lah semua penaksiran kita tu lah. Okey, kemudian membuat interpretasi, terjemahan daripada tu apa sebenarnya hasil pembelajaran pelajar kita ni. Okey, setakat ni boleh? Yeah. Okey, kalau ikut Bloxham dan Boyd ni dikata penaksiran boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori. So yang pertama, penaksiran terhadap pembelajaran. Okey, maksudnya kita nilai tahap pembelajaran sepanjang proses pembelajaran itu berlaku. So maksudnya terhadap pembelajaran, maksudnya kita nilai sepanjang kelas kita tu adakah pelajar dapat memahami isi pembelajaran kita. Adakah dia faham topik yang kita terangkan? Adakah dia tahu konsep-konsep yang kita nyatakan apa semula? So sebab tu kita boleh jalankan secara aktiviti apa semula. Kita nak tengok sejauh mana kefahaman dia. Kalau ada sebarang masalah, kita improve lah kan. Okay, next. Penaksiran untuk pembelajaran. Maknanya kita jalankan penaksiran itu sendiri untuk pelajar itu belajar. Okey, contohnya kita buat discussion dalam kelas ke apa ke kan? Biasa tak buat discussion? Sekejap semput. Okey, kita buat penaksiran, perbincangan dalam kelas apa semua. Jadi pelajar tu dia akan berkongsi dengan kawan-kawan dia. Dia akan berbincang tentang sesuatu topik tu. Jadi kita akan pelajar juga akan tahu dan kita akan tahu tahap pelajar itu bagaimana. Alright, next. Okay, next. Penaksiran sebagai pembelajaran. Maksudnya penaksiran yang kita buat tu dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelajar tu. Contohnya apabila dia menyiapkan sesuatu tugasan. Paling senang, paling mudah contoh macam assignment yang kita berikan lah.
Jadi bila assignment yang kita berikan tu tentang sesuatu topik, dia akan kaji tentang tu, belajar semua kan. Jadi dia akan belajar melalui penaksiran tu apabila dia menyiapkan penaksiran yang kita bagi. Okay, of course, hasil penaksiran akan menjadi penunjuk kepada keberkesanan kaedah penyampaian kita. Macam kita cakap tadi lah, kalau tak, macam kita tak tahu apa objektif kita tercapai atau tak. Lepas tu, shock sendirilah kan. Rasa macam, okey dah, silibus habis dah. Tengok budak pun fokus je, pelajar pun fokus je dalam kelas. Tapi rupanya, dia pandai berlakon, pelajar dia pandai berlakon. Dia duduk dalam kelas kan, dia macam, ada soalan? Tak ada. Elok-elok habis kelas, datang kat depan kat kita, Miss, saya tak faham lah sebenarnya yang tadi tu. Kan, kalau kau ni okey, nampak okey je kan. So, daripada penaksiran kita akan tengok keberkesanan kaedah penyampaian kita. Alat pengukuran keberkesanan pelaksanaan, sama juga macam tadilah. Adakah berkesan kursus yang kita sampaikan tu? Petunjuk untuk proses penambahbaikan, of course. Macam sekarang, kalau saya nampak ada yang dah nguap ke, ada apa ke, saya kena buat something lah kan untuk menambah baik keadaan tu. Okey, banyaknya apa ni. Okey, tak apa, kita cuba pergi secara laju prinsip penaksiran. So, kena ada perancangan. Boleh tak masuk-masuk kelas? Tapi kita tak ada lagi tugasan, assignment semua tak bagi lagi. Tak rancang lagi, tak tahu lagi nak bagi apa kan. Okey, ataupun nak bagi kuis. Okey, hari ni kuis. Masuk kelas, kejap-kejap saya buat soalan saya dulu. So kita kena ada perancangan. Fokus kepada pembelajaran. Pastinya, apa kandungan khusus kita? Apa pembelajaran yang sepatutnya kita fokus? Utamakan kegiatan kelas. So sebab kita, nanti kita akan sebut sikit tentang OBE, iaitu ada kan, ada belajar kan, outcome based education. So kalau outcome based ni memang lebih kepada apa yang pelajar lakukan. Jadi kita kena banyakkan kegiatan kelas. Utamakan kemahiran yang penting berkaitan dengan kursus kita. Kalau kursus kita keusahawanan, so of course lah kita akan fokuskan kepada kemahiran yang berkaitan tu lah. Sensitif pula macam lain je kan. Sensitif dan konstruktif kepada keperluan pelajar. Konstruktif maksudnya kita membina keperluan dia tu. Tak adalah kita biar je apa semua. Bina motivasi pelajar, pelajar faham tujuan, bantu penambahbaikan, membina penilaian kendiri, tertiba lajukan yang tu. Rangkumi semua jenis pencapaian pembelajaran tu. Okey, peranan pendidik. Yang ni saya tak bagi satu-satu lah sebab saya percaya semua dekat hadapan ni pun tahu apa peranan yang boleh kita lakukan. Okey, so of course kita imbangkan proses pengajaran dan pembelajaran. Macam kita cakap tadi, sebab kita dah menggunakan OBE, jadi kita bukan pelajar sahaja yang bukan bersyarah sahaja yang bercakap di hadapan, tapi kita seimbangkan dengan pembelajaran pelajar juga. Okey, penilaian. Tadi saya ada sebut sikit macam perbezaan kan di antara penilaian dan penaksiran. Dan kita akan lebih gunakan perkataan penaksiran kerana ia lebih merangkumi banyak perkara, dia lebih luas. Okey, kalau penilaian ni dia perbuatan atau hal menilai. Penilaian sebagai proses sebuah keputusan amount, nombor atau nilai bagi sesuatu. So dekat sini dia lebih kepada amount, nombor dan nilai. So lebih kepada penilaian yang ada markah ataupun grade. Okey, jadi kalau dalam konsep OBE, penilaian ni tidak begitu tepatlah. Sebabnya dia hanya kepada grade saja, markah 70 ke berapa kan. Okey, so macam cakap tadi, penilaian dan pentaksiran mempunyai matlamat yang berbeza. Okey. Tadi dah ada sebut penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pernah dengar kan term ni sebelum ni, istilah ni? Okey, so formatif dijalankan sepanjang kursus, tersirat dan berkait secara langsung dengan aktiviti PMP semasa. Tersirat tu maksudnya mungkin ada kemahiran-kemahiran ataupun kemahiran atau pembelajaran secara tak langsung yang pelajar dapat. Contoh dalam kelas kita buat aktiviti,
So secara tak langsung dia akan dapat pembelajaran tu, dan kita pun nilai dia. Di dalam kelas tu tengok ada tak bila kita buat discussion dia participate ke tak, dia ada bagi idea ataupun tak, ataupun dia ni memimpin ke apa ke kan. So itu adalah penilaian formatif. Penggunaan kerja khusus dan penilaian yang berterusan. Okey, yang kedua adalah penilaian sumatif. Yang ni lebih bersifat kualitatif, iaitu kita ada kuantitatif, iaitu dia ada nilai, dia ada amount dia. Contoh ukur apa yang dipelajari oleh pelajar di akhir sesuatu unit pembelajaran. Contoh kita bagi kuis. Kuis tu ada 10 markah. Ataupun peperiksaan, kita ukur di hujung semester tu ada markah dia. Okey, so ini penilaian formatif dan sumatif. Okey ya? Boleh? Okay, dia dah start. Okey. Banyak dia tulisan kan? Okey, tak apalah. Kita nak balik pukul 4 kan? Okey. Penilaian bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran. So sebab apa? Jangan jadikan penilaian tu untuk kita hukum pelajar ke, ataupun nak compare-comparekan ke, ataupun nak kata awak ni sangat lemah sangat ke tak. Tapi penilaian tu kita bantu untuk dia improve lagi lebih baik. Ukur prestasi dan beri grade. So macam tadilah, kita boleh tahu tahap prestasi dia macam mana melalui quiz ke apa ke. Tentukan sama ada pelajar dah bersedia. So kalau kita tengok quiz dia ni teruk sangat, 2 daripada ni ke apa ke kan. Jadi kita boleh bantu dia sebelum peperiksaan nanti kan. Beri maklum balas tentang pencapaian, beri maklum balas kepada kita juga, kepada tenaga akademik, untuk kenal pasti dan diagnose kaedah atau teknik pengajaran yang tidak berkesan. Penat dah ajar ni kan, berpeluh-peluh, tapi budak tak faham rupanya. So kita improve. Okay, yang ni tak apa. Alright, ini tadi yang kita dah sebut sikit, prinsip OBE ataupun outcome based education. Okay, sebelum ni dia lebih kepada cara tradisional adalah lebih kepada apa yang diajar oleh guru ataupun pendidik lah. Ajar, syllabus tak habis lagi ni, nak kena habis syllabus ni, nak kena cover semua topik kan. So kuliah 3 jam, ngajar 3 jam. Itu contoh, okay, tapi bukan kat Unimel lah. Unimel semua persyaratnya bagus-bagus, belaga kan. Okay, so kalau dalam konsep OBE ini adalah outcome, hasil. Kita nak apa hasil yang didapati oleh pelajar. Jadi prinsip OBE ini lebih kepada apa yang dilakukan oleh pelajar tu lah, apa yang diperoleh oleh pelajar. Walaupun nampak macam kot-kot lah kan, adalah persyarat, ada persyarat pula dah. Pelajar cakap kan, Miss ni masuk-masuk kelas tak ngajar pun, suruh kita buat discussion, suruh kita buat ni. Tapi sebenarnya itulah konsep OBE tu, kita nak dia dapat hasilnya. Okay. Alright, ini contohlah kitaran PDCA bagi keseluruhan strategi implementasi OBE. Okay, so yang ke atas tu kita ada plan ataupun rancang. Okay, so rancang tu kadang-kadang mungkin kita terlibat, kadang-kadang mungkin kita tak terlibat. Kenapa saya cakap macam tu? Contohnya macam syllabus. Ada masa kita masuk memang syllabus tu dah adalah kan. Jadi kita tak terlibat dalam perancangan PEO, PLO dan juga CLO. Apa PEO? Program Educational Objective. Cemerlang Fatihah. Okay, Program Educational Objective. Kalau nak ikut, dia setiap program ada. Dia punya PEO sendiri. Tapi biasanya kadang-kadang ada orang cakap, bukan ada orang cakap lah, konsep PEO ni, kita akan nampak benda tu selepas pelajar ini keluar daripada sini. Contohnya kefungsian graduan tu ataupun alumni tu lepas keluar daripada program kita, dia dapat kerja tak? Dia jadi pekerja yang bagus ke tak? Macam tu lah, dia macam lebih bersifat jangka panjang. Okay, next, PLO. Okay, Program Learning Outcome, ataupun yang kalau ada ternampak tadi HPP, apa pula HPP, Hello Kitty.
bukan, hasil pembelajaran program, okey, ataupun CLO lah. Okey, kemudian salah tak sebut dulu PLO kan. PLO, Program Learning Outcome, dan juga Khusus Learning Outcome. Okey, kemudian kita akan, cumanya bila kita pensyarah ni, of course kita akan rancang exam, projek dan juga survey apa semualah. Okey, kemudian do. Do tu kita laksanakan lah, kita buat. Daripada apa yang kita dah rancangkan tu macam mana? Lecture ke, lab, tutorial, exam, test, quiz, report, kemudian course file dan juga result. Okey, next, check. Check kita analyze assessment yang telah kita jalankan tu, penasiran ataupun penilaian yang kita dah jalankan. Adakah berkesan ataupun tak? Adakah ianya menjawab kepada ataupun menepati hasil pembelajaran khusus kita ataupun tidak. Kemudian dekat ujung tu kita add ataupun dia macam penambahbaikan lah. So kalau tak berkesan, kita mungkin adjust design, adjust delivery penyampaian kita. Tak berkesan macam ni kan, tak sesuai dengan pelajar ni, jadi kita adjust, tukar. Kemudian adjust assessment. Mungkin daripada yang sebelum ni tugasan tu tidak sesuai ke apa ke, jadi kita tambah baik untuk semester akan datang. Okey, seterusnya tadi kita dah sebut CLO apa semua kan. Pendidikan berasaskan hasil dan juga domain pembelajaran. Okey, saya terus kepada slide yang ni untuk domain hasil pembelajaran. Ini pun bukan nak cerita sangat tentang ni. Kalau kita cerita tentang ni, kita balik pukul 8. Okay, so yang ni lebih kepada kita nak tengok dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni, dia ada 10 lonjakan. Tapi yang kita nak fokus adalah yang pertama, iaitu pusing balik. Dia suruh balik. Okey, graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Okey, itu je yang kita nak fokus kat sini sebenarnya. Alright, holistik. Apa yang dimaksudkan dengan holistik? Menyeluruh. Cemerlang semua hari ni. Okey, kita nak graduan yang menyeluruh. Bukan sekadar pandai, bukan sekadar ada 9A, tak ada. Dia nak yang menyeluruh, berciri keusahawanan dan seimbang. Okey, so daripada lonjakan ni sebenarnya, sebab tu terwujudnya CGPA bersepadu ni, tak apalah, kita tak nak cerita detail dokumen tu. Minda keusahawanan dan juga pembelajaran berasaskan pengalaman. Maknanya pelajar tu dapat buat sesuatu perkara tu. Okey, panjangan. Okey, tak apa. Kita terus kepada domain hasil pembelajaran kerangka kelayakan Malaysia ataupun Malaysian Qualification Framework MQF. Yang ni antara dokumen yang kita rujuk dalam pembinaan program kita yang dikeluarkan oleh MQA. Okey, so kalau menurut kerangka kelayakan Malaysia ni ataupun MQF ni, dia kata ada 11 domain hasil pembelajaran yang inilah yang perlu ataupun yang kita penuhi ataupun kita nak taksir nilai berdasarkan 11 domain ni. Okey, saya terus kepada yang pertama, dari segi pengetahuan dan kefahaman. Okey, walaupun kita konsep OBE ke apa ke kan, tak adalah kita terus tinggalkan pemahaman dan kefahaman tu, tapi masih penting sebab perlu untuk pelajar tu faham konsep, faham topik-topik tu semua kan. Tentang maklumat, fakta, prinsip, konsep dan teori dalam bidang yang berkaitan. So kalau pengetahuan dan kefahaman ni berkaitan dengan kognitif. Okey, kemudian sebelah kemahiran kognitif, beza sikit sebab kat situ dia ada kemahiran. Okey, kemahiran ni dia berkait rapat dengan something yang perbuatan. Cumanya perbuatan ni berlaku dalam kognitif lah, tak adalah nampak kan. Contohnya macam menganalisis masalah, membangunkan strategi penyelesaian dan menggunakan bagi menyelesaikan masalah dalam bidang berkaitan. Kalau pengetahuan dan kefahaman tu mungkin dia hanya mengingat sahaja. Okey, tapi dalam yang kemahiran kognitif ni,
dia menggunakan kemahiran tu untuk selesaikan masalah ke apalah. Okey, kemahiran kemudian yang seterusnya, dia sebenarnya bawah kemahiran kerja fungsian, tapi dia pecahkan lagi kepada yang pertama kemahiran praktikal. Okey, so praktikal semua tahu kan? Melibatkan perbuatan lah. Kemahiran kerja dengan alatan, kaedah, prosedur yang berkaitan dalam bidang tu lah. Kemudian kemahiran interpersonal, kemahiran berinteraksi, kolaborasi, kerja berpasukan dalam yang berkaitan jugalah. Okey, kemudian kemahiran komunikasi. Pelajar tu boleh sampaikan maklumat serta idea melalui lisan atau bertulis. Okey, kemudian kemahiran digital, menggunakan kemahiran dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat, manfaatkan teknologi dan aplikasi digital secara beretika untuk selesaikan masalah. Zaman sekarang ni nak tak nak memang kita kena juga ikut arus teknologi ni kan. Kalau tak memang akan jadi ketinggalan lah. Okey, kemudian kemahiran numerasi melibatkan kemahiran kuantitatif dan numerasi yang relevan dalam pembelajaran pekerjaan. Okey, kemudian kemahiran kepimpinan, autonomi dan bertanggungjawab. So autonomi ni macam kuasa, bukan kuasa lah, tapi maknanya pelajar tu boleh melakukan sesuatu perkara tu. Pimpin dan pikul tanggungjawab secara profesional dalam bidang berkaitan. Okey, domain hasil pembelajaran yang seterusnya, kemahiran personal dan keusahawanan. Pelajar boleh gunakan pengetahuan dan kemahiran personal dalam aktiviti keusahawanan. Dan yang terakhir, etika dan profesionalisme. Pelajar boleh amalkan sikap etika, integriti dan profesional dalam bidang berkaitan. Okey, saya percaya semua pernah dengarkan tentang domain hasil pembelajaran ni. Dan memang domain hasil pembelajaran ni sangat berkait dalam silibus kita. Okey, di mana setiap kursus tu kita akan sesuaikan dengan domain hasil pembelajaran yang sepatutnya lah, yang betulnya. Contoh kalau subjek matematik, boleh tak letak etika dan profesionalisme matematik kan. So matematik kita akan berkait dengan kemahiran numerasi. Okey, ni sedikit rangka lah kan, ataupun gambaran macam mana hasil pembelajaran kursus daripada atas, hasil pembelajaran program, dia akan membawa kepada hasil pembelajaran khusus. Hasil pembelajaran program tu bergantung kepada program masing-masing juga. Setiap program ada hasil pembelajaran program yang tersendiri. Kemudian ada CLO ataupun hasil pembelajaran tadilah. Kemudian hasil pembelajaran tu dia akan berkait dengan domain kognitif, afektif dan juga psikomotor. Kemudian juga kemahiran insaniah. Contoh kemahiran insaniah macam mana? Kemahiran yang macam mana? Kerohanian lagi? Nilai murni. Dia something yang berkait dengan afektif juga. Sekejap lagi kita tengoklah apa kognitif, apa semua kan. Okey, kemudian dekat belah sana tu kita akan jalankan dalam pengajaran, iaitu kuliah, makmal, lain-lain pengalaman pembelajaran berpusatkan belajar dan juga teknologi. Kemudian akan berkait juga dengan penilaian. Okey, penilaian, ujian dan juga lain-lain pengukuran. So semua benda ni dia akan saling berkait dan akan saling berhubung. Jadi kita tak boleh tinggal satu perkara. Kita tak boleh tiba-tiba je tak nak buat penilaian, tak boleh, sebab dia sangat berhubung lah. Okey, ini pun sama, lebih kurang macam tadi juga. Untuk penilaian pelajar ni, so kita cakap tadi penilaian tu perlu selari dengan hasil pembelajaran khusus tu. Okey, penilaian diselaraskan dengan hasil pembelajaran, kaedah penilaian, pencapaian hasil pembelajaran, pengurusan sistem penilaian dan juga hasil pembelajaran program. Semua tu pun samalah, lebih kurang macam tadi juga. So semua benda tu perlu seiring ke kita panggil,
berkait lah kan. Okey, amalan baik dalam menilai hasil pembelajaran. Bila cakap amalan baik dalam bahasa Melayu ni dia jadi macam pelik kan. Kalau bahasa Inggerisnya good practice lah. Tapi betul lah amalan yang baik kan. So apa yang kita boleh lakukan untuk kita nilai berdasarkan hasil pembelajaran. So yang pertama, kita kena sampaikan pelan penilaian kepada pelajar. Mesti. Tak bolehlah tiba-tiba pelajar tak tahu. Rancangan penilaian perlu disampaikan kepada pelajar secara bertulis pada awal semester. Contohnya kita sampaikan dalam bentuk apa? Kalau kat sini kita ada format apa? Format. Kita sampaikan dalam bentuk apa? Rancangan. Apa dia? Rancangan pengajaran. So dalam rancangan pengajaran kita tu ada dah kita punya apa namanya tu maklumat tentang kursus kita. Contoh dah ada dah hasil pembelajaran dekat situ. Kemudian ada topik-topik yang kita akan cover sepanjang semester tu dan juga kaedah penilaian. Jadi kita kena bagi dekat pelajar yang tu. Kita tak boleh simpan ke sorok ke dokumen tu ke apa semua kan. Pelajar perlu tahu. Okey, so contoh tu lah ringkasan tajuk kursus, syarat apa semua kan. Okey, kemudian beri maklum balas yang berterusan macam tadilah. Sepanjang tu kita akan beri maklum balas. Kemudian pelajar juga perlu tahu kriteria penggradan yang jelas dan seperti rubrik dan standard prestasi. Contohnya kalau kita bagi dekat dia perincian tugasan, apa tugasan yang dia perlu buat apa semua kan, dia juga berhak untuk tengok apa rubrik penilaian yang kita gunakan. Okey, sebab pelajar dia akan tahu apa dia dinilai daripada segi apa. Apa yang pensyarah tengok untuk bagi markah kepada dia. Sebab dia boleh boleh cuba untuk skor dekat bahagian rubrik yang tu. Contoh kita tak cakap dengan dia, saya tengok pemakaian contoh, tapi dia tak tahu. Dia pun datang nak pakai selipar ke contoh. Okay, so pelajar tu kena tahulah dia berhak untuk tengok apa yang kita nilai dia. Okay, kemudian perancangan penilaian. Of course kita ada perancangan macam tadi kita dah cakap. Kita kena ambil kira tahap dan nilai kredit khusus tersebut. Kalau nilai kredit 3 setimpal dengan apa penilaian yang kita bagilah. Kalau kredit hoursnya 2, so setimpal dengan apa kredit hours yang 2 tu lah. Okey, menilai macam tadi setimpal dengan beban kredit kurus pula dah kan. Nak kurus agaknya kan. Beban nilai kredit khusus. Okey, kemudian jangkaan masa yang diperlukan untuk melengkapkan sesuatu tugasan. Contoh macam kita bagi tahu kat pelajar, okey tugasan 1 hantar bila? Hantar week berapa? Week 2 ke? Awan lah kan. So bila pemetangan, tugasan kedua bila apa semua. So pelajar boleh bukan ramal, apa kita panggil? Plan. Bajet masa nak siapkan tugasan tu kan. Okey, tu contoh je lah yang bawah tu. Okey, kemudian kepelbagaian. Tugasan penilaian perlu memberi peluang kepada pelajar untuk pamerkan pengetahuan, bakat, kecekapan dan atau kemahiran. Maknanya tugasan kita tu pelbagai lah. Ada banyak peluang untuk pelajar tu tunjukkan kemahiran dia apa semua. Kemudian berdasarkan hasil pembelajaran, setiap tugasan perlu dirancang untuk menentukan pencapaian hasil. Okey, setakat ni yang tadi tentang domain hasil pembelajaran okey. Saya pun tak pergi dalam sangat tahu, sebab kalau pergi dalam sangat kita balik pukul apa? 8. Macam setuju je balik pukul 8 ni kan. Okey, jadi saya memang sentuh pada perkara asas saja. Alright. Tadi kita ada sebut tentang penaksiran perlu berkait dengan hasil pembelajaran. Okey, so dekat sini kita ada konsep penjajaran konstruktif. Pernah dengar tak? Ada buat tak dokumen dia?
Kalau ikutkan senyum lain macam tu. Okey, kalau ikutkan kita memang ada dalam fail subjek kita, fail khusus kita apa semua, ada kan dokumen-dokumen yang perlu kita lengkapkan, kita masukkan ke dalam tu. Jadi salah satunya adalah penjajaran konstruktif ni. Banyaknya tulisan. Seronok kan, masa tahyap tu seronok, tapi bila tengok kat sini menyampah pula. Banyak aja tulisan ni kan. Okey, tak apalah. Tak boleh gombat kan. Kita tengok ni kan, lagi seronok kan daripada tengok tulisan banyak tu. Okey, so kita dah cakap pasal hasil pembelajaran, domain hasil pembelajaran apa semua tu tadi tu. So daripada situ kita kena melakukan penjajaran konstruktif yang selari dengan hasil pembelajaran khusus kita. Okey, so contohnya tadi kita dah ada hasil pembelajaran yang kita boleh rujuk dekat silibus masing-masing. Kemudian daripada situ kita akan rancangkan proses penyampaian kita macam mana lah. Proses penyampaian dan seterusnya dia akan melibatkan juga pentaksiran. Okey, so dalam penjajaran konstruktif ni dia akan ada di mana dekat sini, apa pula dekat sini tu, bayangkan sendiri. Okey, ada bahagian yang hasil pembelajaran khusus tu, kemudian kaedah penyampaian kita macam mana, dan seterusnya apa pentaksiran yang kita lakukan. Okey, tahu dalam otak tu macam pusing-pusing apa benda lah yang ceramah ni cakap kan. Okey, sekejap lagi kita tengoklah apa benda yang saya cakap tu kan. Alright, sekejap jauh pula kan. Okey, ni contoh yang saya kata tadi. Alright, so dekat paling hujung sekali tu kita ada hasil pembelajaran kursus yang telah ditetapkan. Okey, kemudian ada kaedah penyampaian. Kaedah penyampaian pun boleh rujuk dalam silibus masing-masing. Kaedah penyampaiannya apa? Okey, contoh ni contoh yang saya ambil ni lah kan. Kerja lapangan dalam pasukan. Okey, yang bawah tu pula hasil pembelajaran khusus dia, bincang isu dan cabaran dia gunakan kuliah interaktif, pembelajaran dan aktiviti. Okey, kemudian bawah sekali bina hubungan kuliah interaktif, pembelajaran dan aktiviti dalam pasukan. Okey, itu kaedah penyampaian, hasil pembelajaran dan kaedah penyampaian. Okey, seterusnya dia ada kaedah pentaksiran. Okey, so dekat kaedah pentaksiran ni lah kita akan letakkan dekat bahagian mana. Okey, kita nak buat peperiksaan bertulis ke, refleksi atau kuis, pembentangan ataupun laporan bertulis. Okey, yang kaedah pentaksiran juga rujuk dalam silibus masing-masing juga. Sebab silibus dia tak sama kan. Ada yang menggunakan kaedah pentaksiran, ada yang ujian bertulis lah, ada ni apa semua kat projek apa semua. So tengok kepada silibus masing-masing. Okey, kemudian ni contohlah perincian apa semua. So dia akan berkait juga dengan SLT. SLT tu masa lah. Beban pembelajaran pelajar. Jam tu berapa? Contoh dia nak siapkan yang atas tu pembentangan dengan laporan bertulis. Laporan bertulis tu berapa SLT dia? Okey. Alright, sekejap petang balik. Petang balik pula. Okey. So inilah yang tadi tu. So kat hujung sekali kita ada hasil pembelajaran, kita ada kaedah penyampaian dan juga kaedah pentaksiran. So semua perkara ni dia kena sejajar. Sejajar apa? Selari. Dia tak boleh kat atas ke kat bawah ke tak. Dia perlu sejajar semua benda tu. Dan sebab tu semua benda tu kena berkait dengan hasil pembelajaran kita. Okey, yang ni samalah konsep yang tadi tu. Ada hasil pembelajaran, tugasan dan juga sediakan aktiviti. Okey, kemudian hasil pembelajaran program, HPP tu hasil pembelajaran program, dipetakan kepada hasil pembelajaran khusus yang boleh melibatkan ketiga-tiga domain, kognitif, psikomotor dan juga afektif.
Okey, saya mandi walaupun tiba banyak pula lalat kan. Okey, penetapan pemberat bagi mencapai setiap HPP ini juga dirancang di bawah penjajaran konsumtif kurikulum macam tadi tu. Okey, ni yang kita sebut tadi, domain kognitif, psikomotor dan juga afektif. Okey, so kognitif kita tahulah melibatkan pengetahuan dan keterampilan intelektual berkaitan dengan pengetahuan, fakta apa semua. Okey, psikomotor melibatkan pergerakan secara fizikal, koordinasi, kemahiran motor. Kemudian afektif macam tadi merangkumi perasaan, nilai, apresiasi, minat, motivasi dan juga sikap. Okey, yang ni pun ada juga dalam silibus kita. Kalau pasal nampak tak kat tepi tu ada C4 tu bukan bom, apa lagi, P2 ke apa ke contoh, ada dekat situ semua. Okey, kalau ikutkan tiga domain pembelajaran dan taksonomi pembelajaran dipandu oleh tahap hierarki kerumitan dalam setiap domain. So sebab tu dia ada hierarki tahap kerumitan ataupun tahap kesukaran. Sebab tu macam kognitif pun dia ada C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 yang paling tinggi lah. Sama juga P ada P1, P2, P3, P4 apa semua. Dan juga A1, A2, A3, A4 semua. Okey, domain kognitif perlu diberi penekanan dalam semua kursus. So semua kursus yang ada perlu ada domain kognitif. Tetapi untuk domain psikomotor atau afektif mengikut keperluan kursus. Tengoklah, kalau kursus tu lebih kepada afektif, contoh subjek kerohanian dan moral contohnya kan. So domain yang lebih berkaitan adalah domain afektif. Okey. Kemudian kalau ada subjek pendidikan fizikal, jadi domain yang lebih tepat berkaitan dengan psikomotor. Okey. So kalau ikut kat sini dia kata sesuatu kursus mungkin menekankan kognitif, psikomotor dan afektif, ataupun psikomotor, kognitif dan psikomotor, atau psikomotor dan afektif. So terpulang kepada kesesuaian kursus tu lah. Okey. Aras taksonomi mestilah bersesuaian macam tadilah. Kemudian kalau untuk yang kursus lanjutan, contohlah dia kena lulus yang tu dulu, contoh yang dibagi tu kan kalkulus tu dulu, barulah dia boleh pergi kursus yang seterusnya. So yang kalau yang tu kursus lanjutan tu mestilah sama atau lebih tinggi daripada kursus yang sebelum tu lah. Tak bolehlah tiba-tiba matematik 2 tahap penilaian domain dia tu lagi rendah daripada yang matematik 1 contohnya. So matematik 2 perlu sama atau lebih. Mungkin C4 ke C5 kan, lebih daripada yang sebelum ni. Okey, ni saya tak jumpa yang agak besar. So dia kecil sikit, tapi nanti boleh rujuk ke, boleh cari. Okey, ni contoh lah kan, kata kerja yang boleh digunakan untuk domain kognitif, domain psikomotor dan juga domain afektif. Dan setiap satu tu pun dia dah tunjuk kecil kan, contoh A1, A2 apa, A3 apa kata kerja yang sesuai untuk setiap tahap juga. So kita bila dalam silibus tu kita boleh rujuk domain ni, cadangan ni untuk kita gunakan kata kerja yang tepat untuk hasil pembelajaran khusus kita. Okey. Pemetaan penjajaran konsultasi khusus ni pun lebih kurang macam tadi, kita ada hasil pembelajaran khusus, ada domain hasil pembelajaran yang tadi, yang 11 tadi, domain hasil pembelajaran, kemudian kaedah penyampaian, komponen dan juga kaedah penaksiran, kemudian ada perincian tugasan dan hubungan dengan rubrik hasil pembelajaran.
Okey, ni tadi yang kita dah tunjukkan. Okey, kalau ikut tadi, ini adalah untuk khusus yang 2 jam kredit. So SLT, total SLT-nya adalah 80 jam. Okey, ni pula kalau untuk khusus yang 3 jam kredit, total SLT-nya adalah 120. Okey, ini contoh, tapi sama juga saya tidak dalam sangat hari ni. Okey, yang ini contoh penjajaran konstruktif yang digunakan di Unimed lah. Okey, so ni saya ambil contoh daripada Encik Muhammad Izzat bin Majlis. So kat sini kita ada hasil pembelajaran khusus kita. So daripada silibus tu ikut sama ada silibus itu ada 3 hasil pembelajaran ataupun ada 4. So kita akan masukkan nanti kat situ. Kemudian yang kedua ni PLO ataupun Program Learning Outcome. PLO berapa? 6 ke 7 ke 8 ke 10 ke, ada ke 10. Okey. Kemudian yang ni pula adalah domain taksonomi tadi. Sama ada C3 ke, C4 ke, C berapa, kita masukkan dekat bahagian yang ni. Okey, kemudian topik. Topik berapa? Topik pun boleh tengok dalam silibus CLO dan juga topik berapa. Contoh topik 1, CLO dia berapa? CLO 1 ke? Topik 2, contoh CLO berapa? So kita akan masukkan topik itu dekat CLO yang sepatutnya lah. Macam ni contoh CLO 1 dia adalah topik 1 dan topik 2. Kemudian CLO 2 topik tak nampak kecil sangat. Contohlah kan 3, 4, 5 contoh. So masukkan. Yang ni pula adalah kaedah penyampaian. Kaedah penyampaian sama ada kuliah, kerja kumpulan ke apa ke. Okey, yang ni berkait SLT, jam tadi, jam bebanan pelajar. Yang ni kaedah penaksiran. Dekat sini akan masukkan sama ada kuis, tugasan 1 ke, projek ke apa ke, masukkan dekat sini. Yang ni pula untuk peperiksaan akhir ataupun projek akhir. Mungkin ada khusus yang dia tak ada peperiksaan akhir, dia gunakan projek akhir. So kita akan masukkan peratus pemakahan dekat situ. Yang ni pun berkait dengan SLT, face to face, non face to face apa semua. Dan kemudian kat tepi ni total percentage kredit tu kat bawah ni. Jadi dekat bawah ni jumlahnya perlu tepat. Kalau tiba-tiba buat kat bawah ni lebih 120 untuk 3 kredit lah kan. Kalau lebih ke 120 maksudnya pengiraan kita tak betul lah dekat atas tu. Sama juga dengan kat sini, kita perlu dapat kredit awal 3.0. Kalau tak betul, ada something wrong lah. Kita kena adjust lah dekat atas tu semua. Okey, boleh? Tak apa kalau macam ada ni, saya percaya nanti setiap fakulti pun dia akan ada penyelaras UKKA sendiri dan akan bantu dari segi documentation ni lah. Okey. Alright, yang ni contohlah komponen penaksiran, kerja pemasukan, kerja lapangan, laporan projek, pembentangan dan juga peperiksaan. Okey, ni pun sama, benda yang sama sebenarnya. So kita ada hasil pembelajaran, kita ada rejim pentaksiran, apa yang kita guna, apa pentaksiran yang kita lakukan untuk pelajar, dan kita ada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. So ni kalau model penjajaran konstruktif menurut Biksu. Okey, nak balik pukul awal lagi. Awal lagi kan? Boleh lagi kan? Alright, so secara keseluruhannya ada 6 langkah dalam kita membina ataupun dalam ni lah, bukan bina lah juga kan,
melengkapkan penjajaran konstruktif ni. So yang pertama, tetapkan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Okey, kemudian putuskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kemudian libatkan pembelajar dalam aktiviti tersebut. So kalau kita dah rancang nak buat tugasan projek itu, so kita buatlah. Kemudian taksir atau pungut maklumat bukti. Yang keempat tu penaksiran lah, berkaitan dengan penaksiran. Okey, yang kelima, buat penilaian pertimbangan tentang tahap pencapaian hasil pembelajaran. Kemudian yang keenam, berikan markah grade selaras dengan pertimbangan tersebut. Okey, kalau dari segi dokumennya yang tadi, tapi sebenarnya benda tu memang kita laksanakan dah sebenarnya sepanjang semester kita. Kita memang dah ada, kita akan rujuk hasil pembelajaran kita, kita akan rancang pengajaran kita, kaedah penyampaian kita, kemudian kita rancang kaedah pentaksiran kita. So benda tu sebenarnya semua pensyarah dah buat dah sebenarnya kan. Okey, nak rehat? Lemah dah nampak semua kan. Okey, kita rehat 5 minit kejap. Saya pun nak minum air kejap dah tersangkut kan. Okey. Ini. Macam nak shot kan. Nak shot candle ya. Ada. Sebab bila macam ni rasa semuanya penting. Nak kaitkan nak bila nak kaitkan tu rasa macam ni kena cakap je. Apalah nanti itulah, cuma saya umum lah, saya nak cerita betul-betul pasal dokumen tu. Lagi satu, bila buat dokumen ni, kalau betul-betul nak lama nak kena faham betul-betul. 3 hari tu kalau yang ni tutup yang ni dia tutup ke kan? Tak apalah, nanti kata kecil pula. So dia mic dia nak buat live terus, tapi maksudnya bukan live apa, terus stream di YouTube terus kan, supaya yang tak datang tu dia akan dengar ni ceramah ni balik, akan dengar balik ceramah ni yang tak datang. Ramai ke ustaz? Tak ramai lah, 2 orang je, 2-3 orang. Tapi esok ada hari semalam dengan hari ni lah. ni ada laser tau, ada laser kalau nak tembak. Nak tunjuk Kau nak tunjuk tak? Yang ni setengah lagi lah. Okay, tak kisah. Apa ni lah, your own pace lah, tak kisah lah. Dia orang ni memang lah daripada pagi sampai ke petang, memang dia orang kan. Itulah kesian juga. Petang dia pula lagi lah. So kalau macam habis awal tu tak apa lah. Kalau habis awal tu tak apa. Saya kena buku dalam jadual saya, dan dia saya at least 20 hours training untuk dapat tu kan. So tak kalau habis awal cukup kan. Si kita punya documentation ni 20 jam. Ya kan. Yalah, sebab kalau tak cukup pula nanti. Sebab pack kan 3 hari bagi petang. Input ni penting dia orang memang tak ada idea pun kan. Saya masuk dulu lagi bila berapa tahun saya mula tahu apa kan. Sebab kita pun belajar daripada orang macam-macam kan. cakap lagi kan, sebab ada background kita kan, saya mana ada orang ni pun tadi memang dah ada pengalaman, tapi ada juga yang fresh graduate.
Saya pernah buat file cikgu je. Saya cikgu. Daripada cikgu Inilah ke? buku buku Buku, apa tu PDP, tulis, rancangan rancangan pengajar RPH kan. Itu RPH. pun dah lah. File-file tu pun dah lah buat. Tapi kalau macam dah masuk sini kan, daripada ajaran konstruktif tu. kita design sendiri. Lepas tu hari tu saya baru belajar buat PLO CLO untuk sem depan punya subjek. Take time jugalah. Sebenarnya asas dia sama sebenarnya, cuma Benda tu benda lain. Macam kat sini lebih kepada macam Excel, lebih kepada macam kopi. Macam kat sekolah dulu banyak hard copy kan. Stick putus stick. cikgu kat mana? Cikgu kat Seremban. Cikgu sekolah swasta biasa je. Sekolah Abim saya sekejap je. Saya dah Seremban. Tamangan. Taman New. Yang belah kuil tu. Saya pun nak bilang Sebulan lah. Saya nak. Sebab anak sekolah kat sana, mana anak pindah-pindah. Atau anak sekolah dekat sekolah dusun. Sekolah taman dusun. ada member cikgu itu suka dia tu. Saya belajar sekolah Abim sekejap je, 3 bulan. Di Seremban lah. hari tu. Di Seremban. 3 bulan kat situ, bulan 3 dan bulan 6. Sekolah swasta iuran mahal juga ada kan. Iuran apa? Sekolah Abim 500 Okey lah. Tapi siap makan lah. Ada semua okey lah. 500 siap makan, kira parent hantar pagi, parent balik ambil anak. Settle lah, dah payah fikir apa kan. Tak ingat lah slide berapa banyak lagi. Okey. Boleh kita sambung. Nak balik awal kan? Motivasi. Balik awal. Alright. Kita sambung untuk topik seterusnya, iaitu tentang instrumen penilaian. Okay. So instrumen ni macam alat lah kan. Walaupun nak kata alat, biasanya kita akan bayangkan something yang macam apa? Konkret kan depan mata apa semua, tapi kita boleh cakap macam satu alat jugalah untuk yang kita gunakan untuk kita menjalankan penilaian kita. So nak jalankan penilaian, nak lakukan penafsiran mesti ada instrumen. Kalau tak ada,
Boleh tak agak-agaknya kita macam ingat-ingat je, rasanya budak ni hari tu okey lah dalam kelas, okey A. Tiba terus A kan. Ataupun rasanya budak ni hari tu dia boleh jawab soalan dalam kelas ni. Okey lah kot budak ni. Tapi dia ni sikit lah, macam pendiam sikit lah, okey B. So macam ikut suka je kan. So kena ada instrumen penilaian apa yang kita perlu gunakanlah untuk kita betul-betul menilai adakah hasil pembelajaran itu tercapai ataupun tidak. Okey, jenis penilaian pemilihan tugas tu adalah berdasarkan amalan biasa dalam disiplin masing-masing dan mengikut pengalaman seseorang. Disiplin masing-masing tu maksudnya bidang masing-masing lah, bidang sendiri. Tak bolehlah tugasan pendidikan awal kanak-kanak tiba-tiba sama dengan yang law punya, undang-undang punya. So sebabnya penilaian tu dah jadi tak berkesan lah, ataupun jadi yang tidak mengikut kepada hasil pembelajaran yang sepatutnya. Okey, pemilihan instrumen berdasarkan kriteria penilaian. Kita nak nilai dari segi apa? Kriterianya tu apa? Dari segi kualiti dan kebolehan yang diinginkan daripada pelajar seperti yang dinyatakan dalam hasil pembelajaran. So macam apa-apa pun rujuk balik kepada hasil pembelajaran kita. So nak apa? Kan pelajar dapat menunjukkan contohnya kan, ataupun pelajar dapat merancang rancangan pengajaran contohnya, rujuk balik kepada hasil pembelajaran kita lah. Okey, kemudian sebagai contoh dia kata nilai domain kognitif gunakan pelbagai kaedah termasuk kritikan, ulasan, laporan atau ujian lah. So tu contoh untuk kita nilai kognitif. Okey, so contohnya macam kita boleh gunakan pembentangan. So daripada pembentangan tu apa yang kita boleh tengok? Pelajar membentang kat depan, kita boleh tengok kemahiran kognitif dia. Of course dia ada isi untuk disampaikan. Boleh juga tengok dari segi psikomotor, boleh tak? Kemahiran komunikasi dia, macam mana dia menyampaikan maklumat tu kepada orang apa semua kan. Kemudian afektif juga ada tak? Ada kot. Keyakinan kan bila dia membuat pembentangan. Okey, kemudian mungkin juga boleh gunakan kertas kerja, kritikan. Kritikan kepada apa? Contohlah apa namanya tu, tentang isu-isu apa ke, pelajar tu mengutarakan pendapat dia tentang sesuatu perkara itulah. Ulasan, projek, kajian kes, portfolio, simulasi, pembangunan produk, jurnal reflektif, pameran, persembahan muzik atau teater, kerja klinikal, poster, debat, laporan amal, manual ataupun esei. So bergantung kepada bidang masing-masing, bergantung kepada hasil pembelajaran masing-masing. Kemudian penilaian ni tak semestinya yang dekat depan ni je lah, ada banyak lagi cara sebenarnya. Banyak cara yang boleh kita gunakanlah untuk menjalankan penilaian. Okey, kemudian pastinya ada peperiksaan dan ujian. So peperiksaan dan ujian ni juga adalah instrumen kepada penilaian lah. Okey, so peperiksaan dan ujian ni dapat meningkatkan kebolehan pelajar seperti untuk menyuarakan, memberi hujah, menganalisis, beri justifikasi, sampaikan idea dan nilai secara kritis. Contoh soalan esei dan soalan terbuka yang berstruktur. Okey, contohnya dalam esei tu kita minta dia untuk menyatakan pendapat ke ataupun kan, terangkan, huraikan. So dekat situ pelajar boleh ni lah, contoh memberi hujah, menyuarakan apa semua. Okey, kemudian walaupun soalan objektif boleh mengukur penilaian pemikiran aras tinggi, dia tidak menggalakkan beberapa kebolehan lain yang boleh dirungkai dalam soalan objektif. So soalan subjektif. Soalan objektif ni biasanya jawapan telah diberikan, so pelajar hanya tembak, pilih mana dia suka kan. Kadang-kadang ada juga pelajar atas dah jawab A, bawah B lah pula. Lepas tu atas dah B, sini A lah balik, contoh kan.
bukanlah bermaksudnya soalan JT itu tak bagus, bukan. Sebab dia perlu juga untuk kita nilai pemahaman pengetahuan dia kan. Okey, kemudian ada 4 jenis ujian. Okey, yang pertama ujian bertulis, soalan objektif ataupun soalan subjektif tadilah yang kita ceritakan. Ada juga ujian lisan, berbentuk tanya jawab secara lisan. Ni mungkin sesuai untuk subjek bahasa, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke apa ke kan. Tapi boleh je sebenarnya, apa-apa kursus lain pun boleh je terpulang pada kita lah. Okey, kemudian ujian praktikal yang melibatkan perbuatan. Okey, kemudian ujian piawai. Ujian piawai ni contoh ada kriteria yang telah ditetapkan. Ada piawai yang telah ditetapkan. Contoh macam senarai semak ke apa ke kan, dia dah tetapkan dah apa yang perlu dicapai. Okey, selain daripada penilaian yang diberi markah, okey, kita juga boleh buat penilaian seperti kuis pendek yang dapat maklum balas tu. Ada kuis yang memang kita bagi markah. Okey, so kuis ni 10. Tapi boleh juga kita nak lakukan kuis yang contoh habis topik kita buat kuis. Habis je topik kita buat satu kuis kan. Mungkin dekat situ tak ada markah, tapi dia juga boleh jadi penilaian formatif. Okay, ingat balik formatif tadi kita yang lakukan secara berterusan apa semua kan. Sebab daripada situ kita boleh lihat setakat mana tahap pengetahuan pelajar tu. Kat mana tahap pencapaian dia terhadap kandungan khusus kita. Okey, penilaian kendiri dan penilaian rakan sebaya juga boleh dilaksanakan. Refleksi, minta dia refleksi tentang diri dia sendiri macam mana kan. Kemudian penilaian rakan sebaya boleh membantu kepimpinan, kerja pasukan dan juga komunikasi. Okey, kemudian ada juga penilaian berasaskan tempat kerja. Lagi-lagi sekarang ni memang sangat penting lah. Sangat penting untuk pelajar ada kemahiran. Sebenarnya macam kita tahu juga kan, kita kat sini kebanyakannya khusus MQA. Tapi kita tahu dekat luar peningkatan kepada kursus-kursus yang melibatkan kemahiran. Dan juga demand kerja pun lagi dah banyak lah kan terhadap sesuatu kemahiran. Jadi perlu juga untuk kita ada penilaian berasaskan tempat kerja untuk pelajar kita ni supaya boleh pelajar libatkan diri dalam persekitaran kerja yang sebenar. Okey, sekaligus boleh diorang kaitkan teori dengan amalan. Dalam kelas memang belajar teori. Tapi adakah pelajar kita mampu berhadapan dengan keadaan yang sebenar? So kita kena ni lah. Mungkin bukan sahaja latihan industri ataupun latihan praktikal. Dalam tugasan kita juga mungkin kita boleh buat tugasan yang berbentuk berasaskan tempat kerja ni. Contoh untuk pelajar tu pergi keluar, saya minta maaf lah memang selalu bagi contoh tadika lah sebab bidang sendiri kan. Mungkin minta pelajar tu pergi kat mana-mana tadika dan jalankan pengajaran. Even sebelum dia pergi praktikal pun. Even sebelum dia pergi praktikal. Ataupun macam khusus nursing kan, of course memang kita buat latihan klinikal dekat hospital, dekat klinik. Okey, tadi instrumen. Okey, kemudian dalam penilaian juga mesti kita kena ada kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kita tu sendiri dan juga penilaian kita. Okey, so yang pertama kesahan, sah. Sah tu apa? Keupayaan mengukur apa yang sepatutnya diukur. Macam mana tu? Mengukur sepatutnya yang diukur. Jadi kita buat sesuatunya yang bertepatan lah dengan apa yang sepatutnya dibuat. Janganlah tiba-tiba ada penilaian yang tidak berkaitan. Tiba-tiba sepatutnya pelajar tu kena buat pengajaran. Tiba-tiba dia pula kena mengajar cikgu pula. Macam tu kan contoh kan. So kena yang ukur sepatutnya yang diukur. Okey, kemudian penilaian dan instrumen sesuai dengan tahap hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Okey, sama juga apa-apa pun kita kena rujuk silibus kita. Apa hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam silibus tu? Apa tahap apa tahap hasil pembelajaran dalam silibus tu? Simpai ke, pimpai ke, A3 ke, apa ke kan? So kita kena ikut tahap yang sepatutnya dalam silibus kita.
Dan kita juga kena tengoklah tahap pelajar juga, tahap diploma ke, tahap asasi ke, tahap degree ke, master ke apa ke kan. Dan juga semester dia. Janganlah semester baru masuk semester 1 tiba-tiba kena buat penilaian tugasan dekat luar. Even semester 2 pun sesuai ke kita suruh dia keluar buat program di luar? Tidak sesuai. Jadi kena tengok tahap pelajar tu juga. Tak bolehlah kita meletakkan penilaian ataupun instrumen yang tidak sesuai dengan tahap. Okey, kemudian 3 jenis kesahan, konstruk, kandungan dan juga kriteria. Maknanya kandungan penilaian itu sendiri. Okey, penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Ujian, kerja khusus, pembentangan macam tadilah. Kita dah tengok contoh-contoh kan. Okey, kaedah penilaian dan instrumen perlu disahkan oleh orang lain yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang dinilai. Itu yang sepatutnya, yang lebih cantik lah. Ataupun mungkin sebab tu kita ada juga apa, penilai luar contohnya kan, ataupun juga ada sesetengah IPT, institut yang mengamalkan penilai untuk contoh peperiksaan akhir tu, penilai keduanya dia ambil daripada orang luar. Ada juga yang buat macam tu. Kita biasanya dah laman je kan, tapi kiranya perlu ada orang lain yang pakar untuk menilai, untuk mengesahkan penilaian kita tu sesuai ataupun tidak. Okey, kemudian kebolehpercayaan, darjah ketekalan dan ketepatan hasil penilaian. Ketekalan macam mana? Tekalan macam mana tu nak tegang kan? Maknanya dia dah apa kita kata, macam dah tetap lah kat situ. Dah tak ada dah boleh, tak ada nak ubah-ubah ke, tak ada ni. Maknanya betul-betul tepat lah dengan hasil penilaian kita. Okey, mencerminkan sejauh mana penilaian akan memberi hasil yang sama bagi calon dengan kecekapan sama yang berlainan masa atau tempat tanpa mengambil kira penilai yang menjalankan penilaian. Okey, yang poin kedua ni penting cerminkan sejauh mana penilaian akan beri hasil yang sama. Tak kira lah budak tu mungkin dia ada pensyarah yang berlainan. Contoh kan, satu subjek ada banyak pensyarah kan, tiba-tiba penilaian lain pula. Tugasan pensyarah pertama lain, tugasan pensyarah kedua lain, sedangkan kursus yang sama dan juga hasil pembelajaran yang sama. Jadi tak kisahlah ada 10 pensyarah ke apa ke, penilaian itu kena setara untuk semua pelajar. Okey? So contoh tak bolehlah macam semua pelajar semester yang sama kan, semester sama, jadi kita percaya dia ada kecekapan yang sama. Jadi diorang pun kena ada penilaian yang sama. Tak boleh seorang pensyarah ni buat tugasan kat dalam, tiba-tiba ada seorang pensyarah lagi kena buat tugasan dekat luar. Setara tak macam tu? Ada tak pada student yang tiba-tiba kena keluar kan? Sedangkan kursus yang sama dan juga hasil pembelajaran yang sama. Okey, sama juga tanpa mengambil kira masa, tempat apa semua kan. Contohlah peperiksaan. Satu grup dekat FKSK contohnya. Satu lagi dekat bangunan rumah hakim. Kursus yang sama. SCC 3623. Tiba-tiba soalan lain. Yang ni soalan susah sikit, yang ni soalan senang. Pun tak boleh jugalah. Sama jugalah kuis ke apa ke kan. Tak boleh kita setarakan lah. Okey, kemudian merangkumi konsistensi dalam penilaian dan penggradan. So tak bolehlah budak ni, budak ni okey lah, tiba-tiba yang seorang lagi salah ni, padahal jawapan dua-dua sama. Contohnya kan, contoh. So kena kita punya penilaian dan penggradan tu adalah tepat, konsisten, boleh dipercayai, adil dan boleh diterima. So dekat sini tak bolehlah buat timbang kaki tengok assignment tebal sikit ni okey budak ni selalu tak senyum kat aku, C lah. So kita punya penilaian tu pastilah boleh dipercayai lah. Okey, boleh kemudian macam mana cara yang selamat? Antaranya kita boleh pastikan melalui pematuhan skema jawapan atau rubrik. So daripada skema tu lah penting untuk kita bagi markah yang adil untuk semua pelajar. Sama juga rubrik. Kita ada rubrik kita, dia buat teater kat depan contohnya. So kita boleh
nilai berdasarkan rubrik yang sepatutnya. Okey, boleh? Tentang kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, ada lagi. Okey. Untuk ujian, sediakan arahan yang jelas. Soalan kabur dan arahan yang tidak jelas mesti dielakkan. Janganlah tiba-tiba berikan 3 dan terangkan 6. Dah macam apa benda yang nak apa ni sebenarnya kan. So kena ada arahan yang jelas. Sama juga kalau kita masukkan gambar ke apa kan, jelaslah benda tu untuk pelajar. Tugasan atau projek, sediakan garis panduan khusus mengenai keperluan dan jangkaan. Contoh macam saya cakap tadi, kita ada perincian tugasan kita. Apa yang kita nak daripada pelajar, bila nak kena hantar minggu 13 ke apa ke kan. Contohnya, perlu skema rubrik sebagai panduan untuk pastikan keseragaman macam tadi. Pastikan pengagihan markah yang saksama bagi setiap soalan dan tugasan. Persekitaran yang kondusif dan pentadbiran yang adil untuk ujian. Contoh nak buat kuis dalam kelas pun tiba-tiba budak ni kata ekor rosak ke apa ke kan. So kita kena kira jugalah perkara tu. Ni pun sama macam tadi. Satu khusus ada pensyarah yang ramai. Ada beberapa pensyarah. So dalam keadaan ini, lakukan moderasi dalam menanda. Moderator yang dilantik perlu tentukan kesesuaian standard dan pemarkahan. Nak cantiknya macam itulah sebenarnya. Macam kita ada pemeriksa kedua. Tapi mungkin untuk lebih lawa, untuk lebih benda tu lebih sah, mungkin seorang untuk cek setiap pensyarah dalam khusus yang sama tu kan. Okey, bangunkan ujian yang punya tempoh masa yang bersesuaian. Ujian yang punya tempoh singkat dilihat kurang sesuai. Jangan sekejap sangat dan jangan terlalu lama lah. Lagi satu kan, kadang-kadang kalau kita jaga periksa, perasan tak? Contohnya kan, masa menjawab 3 jam. Tapi dalam masa, ini pengalaman saya sendiri juga sebenarnya. Hari tu ada jaga exam. Kalau ikutkan tempoh masa yang diberikan adalah 3 jam. Tapi pukul 4 ke 4 suku macam tu, semua pelajar dah keluar. Bukan 1 atau 2 ya, semua pelajar yang dalam khusus 3 jam tu. Okey, jadi kat situ kita kena tengok juga kesesuaian soalan kita tu setimpal ataupun tidak dengan masa yang diberikan apa semualah. Ataupun kila subjek kan, soalan susah sangat, 2 jam setengah tak cukup. kena 3 jam kan. Kena semua tu kita kena tengoklah. Mungkin dari segi mungkin kita adjust masa ataupun adjust soalan kita. Tengoklah benda macam tu. Okey. Saya laju sikit. Baru 3.30 awal lagi. Okey, penggubalan dan penggunaan instrumen penasiran. Yang ni tak ada apa sangat pun sebenarnya. Yang ni lebih kepada pengurusan. Contohnya macam belah atas ni adalah ditetapkan oleh lembaga akademik ke apa ke kan. Apa bentuk penilaian yang lembaga akademik kat IPT tu nak. Contoh dia nak ada peperiksaan akhir ke, nak apa ke, bergantung pada tu lah. Pada peringkat fakulti, kita selia dan laksanakanlah. Staf akademik laksanakan penilaian tu. Maknanya kita yang actionnya dekat kita. Okey, kemudian kajian semula penilaian program khusus, input daripada pihak berkepentingan termasuk pelajar, alumni apa semualah. Ataupun kan, contoh macam kajian semula penilaian ni, dalam kita punya file subjek juga, di akhirnya nanti perkara yang terakhir kita kena buat adalah penilaian CLO, PLO. Ataupun ada juga lagi satu kita buat CDL. Apa tu? Ada yang berkerut kan? Okey, contohnya selepas habis satu semester tu, lepas habis kursus kita tu, kita akan masukkan contohnya dalam CDL tu kita akan masukkan markah pelajar dan saya percaya, saya dengar tadi ada Encik Izzat sebut semalam tentang entrance dan juga exit survey, betul? Okey, so kalau ikutkan sebenarnya setiap semester, awal semester kita kena buat entrance survey. Entrance survey tu kita develop soalan tu ataupun senarai semak tu daripada hasil pembelajaran khusus kita. Okey, contohnya dalam silibus
Okey, kita ada hasil pembelajaran masing-masing kan. Okey, so contohnya hasil pembelajaran yang pertama. Andi boleh bacakan? Okey, mengenal pasti bidang tugas sebagai guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. So daripada hasil pembelajaran yang pertama tu, kita akan pecahkan menjadi beberapa soalan dalam kita punya entrance survey tu. Tapi minta maaf saya tak ada masukkan contoh sebab tadi pun ada urus dia baru sebut tadi sebab katanya ramai yang tak tahu juga kan tentang entrance survey tu kan. So contohnya dia macam kita nak tahu apa tahap perkembangan, apa tahap pengetahuan awal pelajar masa dia mula-mula masuk semester, masa mula-mula masuk kursus kita. Contohnya kan, lepas tu dia ada skala 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian daripada situ pelajar akan jawab. Biasanya yang kita expect awal semester tahap skala tu adalah peringkat yang rendah lah. Sebab dia baru masuk kursus kita, takkanlah dia dah tahu tentang pembelajaran kita kan. Mungkin dia pernah dengar. Saya pernah dengar tentang kanak-kanak contohnya kan. Okey, kemudian di akhir nanti, akhir semester, kita akan bagi senarai semak yang sama. Kita akan bagi borang yang sama. Cuma kat hujung tu kita akan panggil dia exit survey. Okay, so exit survey tu dia akan jawab dan kita mengharapkan skalanya akan tinggi lah. Sebabnya dah habis belajar dengan kita, dah habis belajar kursus, kita mengharapkan dia punya pengetahuan tu adalah di skala yang tinggi. So kat awal mungkin dia tak tahu konsep matematik, dekat akhir tu saya boleh menerangkan konsep matematik yang betul. So skalanya kita harapkan tinggi lah. Jadi sebenarnya maklumat daripada entrance dan juga exit survey tu kita akan masukkan dalam CDL tu dan kita akan kaitkan dengan dia punya result. So dekat situ kita akan dapat keputusannya sama ada kita nak kekalkan kandungan khusus ataupun tidak. Yang kita nak adalah kekalkan kandungan khusus lah. So maknanya kalau kat luar, kat bawah tu keluar yang lain, saya tak pernah pula dapat yang lain. Apa contoh Ustaz? Ada ke? Sebab biasanya dapat kekalkan kandungan khusus je lah. So kalau contoh kalau tak kekalkan kandungan khusus tu mungkin ada kelemahan yang kita perlu perbaiki lah. Contoh macam tu. Okey, peperiksaan ujian bertulis. Okey, yang ni macam kita dah cerita tadi sebenarnya. Kuis berbentuk formatif yang mana mungkin kita tak bagi dia markah. Kita buat secara selepas topik untuk kita tahu tahap pembelajaran dia. Okey, ujian, peperiksaan dan kuis membantu pelajar memperbaiki pelajarannya dan bukan instrumen penilaian semata-mata lah. Bukan semata-mata kita ni nak markah dia ke apa ke, tapi kita nak dia improve lah dalam pembelajaran dia. Okey, pengkubalan soalan ujian. Okey, tentukan taksonomi pembelajaran. Okey, ada satu lagi template-nya iaitu jadual spesifikasi ujian ataupun JSU. Okey, yang tu pun tak boleh nak cerita hari ni. Kalau tak balik pukul 9. Tadi pukul 8 kan dah naik dah pukul 9. Okey, so kalau ikutkan sebenarnya kita membina soalan kita tu berdasarkan jadual spesifikasi ujian kita lah. So setiap topik, bukan setiap lah, bergantung pada silibus juga, apa topik yang masuk dalam peperiksaan akhir dan apa peringkatnya. C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa, C4 dan C5 berapa. Dan kena tengok juga tahap diploma, degree, apa semualah. Contoh diploma, contohnya saya tak sure. Contoh diploma mungkin tahap yang paling tinggi adalah C4 contoh ya. C5 ke apa ke. Kita kena tengok daripada JSU tu jugalah. Dan kalau ikutkan sebenarnya, ni contoh juga. Contoh taburan mengikut taksonomi domain kognitif Bloom. Contoh dia kata untuk pengetahuan, setiap satu tahap tu juga dia ada percentage yang sepatutnya lah. So contoh yang pengetahuan ni dia kata, alamak,
Terlebih. Dia suruh habis cepat ya. Okey. Alright, contoh yang satu ni pengetahuan, pemberatannya 15%. Okey, contoh dekat sini. Okey, untuk kefahaman 25%, aplikasi 27%, analisis 17%, sintesis 10% dan juga penilaian 5%. Okey, dia tak semestinya semua kena adil, tak semestinya semua kena ni, dia kena ikut tahap juga. Tahap satu mungkin tak boleh terlalu banyak. Tahap, kalau diploma pun tak adalah sampai tahap 6 kot, setahu saya. Dia hanya 4 sahaja, C4 sahaja. Okey, jadi tak bolehlah dalam kita punya soalan tu diploma tiba-tiba ada C6 contohnya. Okey, jadi kena mengikut juga kepada aras tahap. Okey, kemudian menentukan jenis soalan ni kita ada sebut sikit dah tadi sebenarnya, iaitu soalan objektif dan soalan subjektif. Ini untuk penilaian ujian, penilaian ujian dan peperiksaan. Okey, soalan objektif adalah benar salah, aneka pilihan dan juga padanan jawapan. Tapi ikut juga, contoh macam kami dalam pendidikan kanak-kanak ni, dulu MQA dia ada katakan bahawa soalan benar salah dan padanan tak boleh. Jadi untuk objektif kami hanya boleh buat soalan aneka pilihan saja. Tapi ikut juga kursus masing-masing lah, ikut dokumen masing-masing jugalah. Okay, so of course objektif sukar untuk digubal, betul tak? Nak buat soalan objektif sukar untuk dibuat, tapi marking seronok kan? Laju dah siap. Tapi nak buat tu setiap satu soalan pun uban keluar satu. Sebabnya susah kan nak memikirkan rangsangan tu macam mana, apa semua kan sesuai dengan tahap apa semualah. Okey, soalan subjektif pula mengundang lebih daripada satu jawapan yang betul ataupun lebih daripada satu cara menunjukkan jawapan yang betul. Contoh struktur, kita minta dia senaraikan 5 ni ke apa ke contoh. Format soalan objektif adalah soalan jawapan terbuka dalam bentuk jawapan pendek atau esei. Esei mudah digubal tetapi sukar diperiksa. Terbalik pula macam tadi. Nak buat soalan esei, tutup mata pun dah siap kan? Tapi nak marking tu bercinta. Sampailah ni dulu kan, dah macam-macam gaya lah kan nak marking esei tu. Tapi sama juga, kena tengok juga kepada keperluan kursus dan juga dokumen dan juga standard masing-masing lah, standard program masing-masing juga. Ada yang memang dia MQA cadangkan memang kena ada esei contohnya. Tengoklah kepada kesesuaian. Okey, kalau tadi peperiksaan dan ujian, kalau yang ni pula rubrik. Okey, so rubrik adalah untuk penilaian yang tidak ada nilai yang macam mana cakap, kalau macam kuis ataupun peperiksaan kita boleh cakap 40 markah dekat situ, 100 markah kat situ. Okey, kalau yang ni rubrik sesuai untuk sesuatu yang bersifat tugasan ataupun penilaian yang berterusan lah. Okey, so dia selari dengan konsep OBE, di mana kita pelajar tu yang buat. Contoh kalau pelajar tu yang menari kat depan, so kita tak boleh lah macam mana nak bagi markah. Okey, yang ni 10, ni 50. Berdasarkan apa? So sebab tu kita kena buat rubrik. Okey, hasil pengajaran ini biasanya berbentuk prestasi atau produk. Dan juga melibatkan elemen kemahiran insaniah, contoh macam domain afektif apa semua kan, kita nak tengok kepimpinan dia, nak tengok pengurusan program dia ke, pengurusan projek ke, so perlulah ada rubrik. Okey, pembangunan rubrik juga adalah berasaskan kepada pemetaan domain hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Rubrik pun bukan suka-suka lah kan. Okey, ini contoh. Okey, contoh yang pertama dia cakap tugasan pentaksiran adalah tugasan. Okey, ini contoh rubrik.
So kalau ada sangat lemah, biasanya ada 5 lah kan. Ada juga yang saya tengok tak sampai 5, ada yang 4 apa semua kan. Tapi ni contoh yang kita berikan. So sangat lemah ni tiada bukti, boleh membina, memuaskan, baik, sangat baik apa semua. Kemudian atribut dan sub-atribut ni adalah yang berkaitan dengan domain hasil pembelajaran yang 11 tadi. Yang ada 11 tadi. Kemahiran numerasi ke, kemahiran digital ke apa ke. Okey, so atribut tu yang utama lah, sub atribut tu yang bawah. Contoh kita nak cakap kemahiran komunikasi, sub dia apa? Mungkin boleh menyebut dengan lancar, menyebut dengan jelas ke, contoh. Okey, yang bawah ni pula contoh untuk kajian kes. So dia melibatkan, ini sebenarnya yang lama so jangan tengok jugalah yang kemahiran mengurus ni. Tengok yang baru, yang 11 tu. Okey, kemudian ni contoh untuk pembentangan dan contoh untuk projek. So daripada situ kita boleh meletakkan pelajar ni dekat mana. Sama ada sangat baik ataupun baik ke apa ke, berdasarkan kriteria yang ada di dalam rubrik tersebut. Okay. Kalau tak ada, semua tak kena macam mana? Mesti kena kan? Mesti kena. Okey. Tiba-tiba tengok pelajar ni nak kata lemah pun tak juga, bagus sangat pun tak juga. Tapi mesti kenalah. Sebabnya rubrik tu kita telah bina yang lengkap lah kan. Okey, sikit lagi. Betul tak tipu? Tahu semua macam dah macam bila nak habis ni kan. Okey. Saya percaya ini adalah, saya tak ingat sangat sebenarnya slide kan. Dia lupa diri buat slide, show sendiri kan. Buat. Tapi saya percaya ini adalah topik yang terakhir, iaitu tentang analisis penaksiran dan penilaian pembelajaran kita. So penilaian kita buat, penaksiran yang kita buat pun ada tujuan dia lah. Selain daripada kita nak tengok hasil pembelajaran tu tercapai ataupun tak, kita nak tengok lah pelajar ni membantu pelajar kuasai hasil pembelajaran. Okey, contohnya ni pun kita dah cerita banyak dah sebenarnya tadi. Macam kalau dari segi kualitatif adalah bentuk penaksiran yang kita tak boleh bagi ni lah. Bukan tak boleh, yang menggunakan rubrik apa semua kan, yang berkait dengan konsep OBE. Kalau yang bersifat kuantitatif pula yang ada nilai. Contoh kita boleh bagi markah ke apa semua kan. Okey, dan di akhirnya selain daripada kita nak tengok hasil pembelajaran pelajar tu tercapai ataupun tak, adalah kita nak adakan penilaian dan juga grade akhir pelajar ni. So kita nak tengok, mempertimbangkan penguasaan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui bentuk pentaksiran yang diberi dengan mengambil kira pemberatan untuk setiap pentaksiran. Pemberatan tu contoh kuis berapa, tugasan 1 berapa, tugasan 2 berapa, tu semua kita pernah buat kan. Lagi dalam perkara yang kita suka juga, iaitu nak upload markah dekat sistem. Suka kan? Cakaplah suka, jangan jujur sangat. Okey, tak adalah, itu gurau. So maksudnya di akhir nanti kita akan kumpul lah semua penaksiran, penilaian yang telah kita lakukan apa semua tu, kita akan berikan satu grade kepada pelajar ni lah. Okey, satu memanglah kita nak tunjukkan tahap pelajar ni dekat mana apa semua kan, A ke B ke C ke apa semua. Dan juga kita pun nak tengok kita punya nak tambah baik jugalah, kita punya penyampaian macam mana. Kat mana yang kurang, mungkin tugasan 2 budak tak skor kan, pelajar tak skor, jadi mungkin tugasan kita tu tidak sesuai ataupun tidak boleh difahami pelajar ke apa ke kan. Boleh tengok. Okey, so penaksiran yang autentik tu tulen, yang tulen kan. Holistik dan kualitatif, merangkumi semua tugasan pembelajaran dan pentaksiran. Grade akhir, tak payah ceritalah grade akhir ni, saya semua tahu daripada semua hasil tugasan yang kita telah lakukan, kita akan totalkan di hujungnya. Dan seterusnya pelajar tu akan dapat untuk semualah, untuk semua subjek tu yang dia akan dapat CGPA untuk semester dan juga GPA untuk semester dan CGPA untuk keseluruhan semester. Dah sampai rumusan.
Macam awal sini. Okey. So penafsiran adalah proses tambah baik pembelajaran demi memastikan pelajar menguasai hasil pembelajaran. So penafsiran ni bukan nak banyakkan tugas pensyarah, bukan nak judge pelajar ke apa ke, bukan. Tapi kita nak betul-betul pastikan bahawa pelajar dapat menguasai pembelajaran yang kita sampaikan lah. Okey, penafsiran mesti dilakukan sepanjang semester tu lah. Sepanjang kursus itu berjalan. Okey, penafsiran adalah berbeza dengan penilaian. Macam kita dah cakap tadi lah. Penafsiran ni dia lebih menyeluruh. Penilaian tu lebih berkait dengan penilaian sumatif, yang di hujung, yang ada nilai apa semua kan. Okey, dengan adanya penafsiran, penambahbaikan pelajaran dapat dilakukan pelajar dari semasa ke semasa. Lain lagi bila dia buat tugasan tu, dia tak faham ke, dia datang jumpa kita ke apa semua kan. So, dia memang akan improvekan lah perkara tu. Okey, objektif dan matlamat penawaran kursus akan dapat dicapai kerana penafsiran memastikan setiap pelajar menguasai hasil pembelajaran dan seterusnya kursus berkenaan. So, kita akan dapat tengok sama ada hasil pembelajaran itu tercapai ataupun tidak. Itulah sebenarnya yang pentinglah penafsiran ni kan. Okey, terima kasih. Ada soalan-soalan? Bila boleh balik? Ada soalan? Dah cula pula ke? Okey. Silibus. Okey, boleh. Okey, baru je nak ini tadi kan. Alright, so dekat silibus masing-masing tu kan kita ada hasil pembelajaran khusus. Okey, jadi minta untuk semua peserta pilih salah satu lah kan, salah satu hasil pembelajaran khusus tu dan bina satu soalan untuk entrance dan juga exit survey. Okey, boleh faham yang ya? Okay. Peserta bertuah akan dipanggil ke hadapan. Sebenarnya nak minta ni macam apa, buat aktiviti apa namanya, develop tugasan apa, tapi takut lama sangat. Cik minta maaf. Tak apa. Sebab kami ni daripada bahagian klinikal. Okey. So maksudnya ni adalah standard kita punya course syllabus lah. Betul. Tapi kita orang tak familiar untuk exit dengan entrance survey tu sebab kita clinical side. So kita tak buat tu, yang tu lecturer yang buat lah. Oh, lecturer yang buat. Sebab kita ni lebih kepada bahagian klinikal. Kita mengajar juga tapi kita spesifik kat hospital je. So kita tak buat lah untuk CDL, untuk penjajaran first side. Dokumen apa semua tu tak terlibat lah. Kita cuma terlibat untuk RP, pelan pengajaran, bahan-bahan pengajaran dengan kita punya jadual pengajaran tu je lah. Yang untuk faham. CDL semua tu. Tapi contoh So kalau kita nak belajar boleh lah. Tapi Boleh. saya kalau untuk kita buat soalan tu tak berapa familiar sangat. Dia sebenarnya contoh daripada silibus ni kan kita ada 3 hasil pembelajaran khusus kan. Okey, contoh practice the nursing process according to basic need of client safe and effectively. Okey, so soalan dia mungkin boleh jadi macam survey kan. Saya dapat menunjukkan practice apa bahasa ni? Praktikal. Saya Berlatih kan. Saya dapat berlatih nursing process according to basic need. Macam contohnya selepas sesi pembelajaran pelajar dapat melakukan pelajar Tapi dia punya survey tu dia macam bentuk yang
Tahu tak macam saya dapat menerangkan Maksudnya konsep. kalau dia lebih kepada kalau mungkin saya nak cakap ni selepas sesi pengajaran saya dapat student dapat memahami kerja kita. Student. Ni memang untuk student Pelajar semata-mata. dapat mengaplikasikan mesin proses Ah. dalam penjagaan Ah. perawatan pesakit. Dia tak perlu yang selepas pelajaran tu, sebabnya kita memang nak tahu tahap pengetahuan dia di awal dan juga tahap pengetahuan dia di hujung. Untuk kita punya satu sesi semester tu. So contoh awal itulah tak tahu dia datang dari mana. Jadi sekarang ni dia untuk yang dekat bawah ni cik nak soalan macam mana ni setelah tak payah setelah tu, dia contoh terus ni je. Saya dapat mempraktikkan, praktis tu praktik lah kan, mempraktikkan proses nursing kejuruteratan. Tak pandai pula nak tukar bahasa Melayu. Nursing proses dalam pengendalian pesakit. Ya, betul. So yang kedua ikutlah maksudnya berdasarkan kos silibus kita ni. So sebenarnya walaupun CRO kita ada 3, tapi kita boleh pecahkan lagi setiap satu CRO ni. So kita akan dapat lebih kurang macam dalam 10 soalan macam tu lah, 8 ke 10 soalan macam tu. Tak, ni satu je. Tak ada. So nak tanya. So macam pilih kos Dah. So bila budak tu, of course lah awal-awal semester kan, saya dapat mempraktikkan, saya tak pandai. So dia akan buat skalanya rendah lah. Bila nanti dia dah belajar, kita akan bagi soalan yang sama. Dia dah belajar kan, maksudnya dia dah tahulah. Saya boleh mempraktikkan mesin proses. So skala dia akan tinggi lah. 4 atau 5 lah maksudnya. Maksudnya yang entrance tu kita akan bagi soalan yang sama pada Soalan dia. sama. Entrance dengan exit soalan sama. So pastikan student tu mengikut skala yang ni lah. Ya, Dari ya. situ lah kita tengok penilaian dia, pemahaman dia tu. Untuk contoh. Kita bagi entrance soalan tu berdasarkan SCLO kan? Betul. Macam ni. Ni dah siap dah ni. Saya memang buat macam ni lah. Kita kan ada 3 CLO. Jadi saya pecahkan CLO tu kepada 3, 6, 7, 8. Betul lah ni? Betul lah ni. Siap dah? Dah siap dah ni. Boleh panggil tak lagi? Jangan gitu. Lepas tu saya disuruh oleh PT FUU. Tok dah boleh tanya ni. Saya ngajar civic moral. Okey. Semua. Dia minta saya buat ni. Saya masuk lah saya punya CLO. Tapi tak kerti nak isi. Ni CLO PLO. Dia nak ni. Ni dia bagilah borang ni. Okey, ini pun sama. Kita akan buat di hujung semester. Selain Budak dah exam baru ni. budak dah exam. Cuma saya dah isi saja. Cuma saya tak tahu nak isi apa. So kita akan tengok sekejap ya. CLO dah isi. Yang ni pula tengok dekat silibus juga. Kejap ya. Dia dekat yang mana? CLO pertama ni dekat tahap yang mana? Boleh ada masa ke? Boleh ada. Ni dia punya table 4. Cuma tu banyak juga dalam cerita tu. Banyak juga juga. Saya ada nota yang daripada Kak Rushida punya, tapi kena tunjukkan. Yang ni yang tak kerti nak isi, nak kira. Ni C2 kan. Contoh ni C2, C4 dengan A3. Mana? Pergi balik yang dekat tadi. Pergi balik. Ni masalahnya dia sebab dia buat lain kan, C2. So tadi FUG punya. FUG punya. Dia lain ni. Sebab saya biasa buat untuk pengentasan sosial, FSS ni lain. Okey. Dia punya saya tak kerti nak isi. Saya rasa ni tadi kan CO1 kan C2 kan. Ni. Okay, so kita akan letak dekat sini. Dia sebenarnya kita akan kira percentage pencapaian pelajar dekat situ. Tak apa, saya tunjuk kejap lagi lah sebabnya ada dokumen tu tapi dia kena korek-korek sikit. Tapi ni banyak ni sebenarnya kena belajar. Dia selain kalau hujung dah habis semester tu, kita akan kena isi CDM dan juga ni pencapaian CLO PLO ni. Saya punya FSS lain. Kalau FSS ni macam mana? Apa yang ni ke? Kalau FSS
Dia macam begini. Ni. Oh, ni penjajaran konstruktif tadi. Oh, ni lain. Ni penjajaran konstruktif. Penjajaran ni kita buat awal. Macam yang tadi tu, pencapaian CLO, PLO tu, di hujung. Kita nak tengok pencapaian pelajar tu sama ada kursus kita berkesan ataupun tak. Berapa persentage Tadi tu, yang pencapaian warna-warni pelajar. Yang ni. Ni yang hujung ni. Kejap saya ni. Satu minit. Nak ambil saya punya? Kompleks kan? Apa yang Dipak lah, Dipak ni satu tu buat keluarkan dia soalan. Tak, ni boleh ni. Jadi dia orang faham. Ini civic moral lah. Okey. Subjek apa? Itu Zuraida. Kejap. Betul. Semua betul. Boleh. Asalkan dia ada nilai pada kat situ. Cumanya kita orang biasa gunakan skala 1 sampai 5 tu sebab ikut format yang kat sini ni. Dalam CDL tu bila dalam format tu kita masukkan 1, 2, 3. Dia ikut nombor tu. Tapi kalau guna skala Likert pun boleh. Biasanya kalau bawah yang paling rendah lah kan 1 lah kan. 1, 2, 3 macam tu lah. Boleh je. Okay, cemerlang lah. Ini Kak Kim buat saya mengikut ketua subjek. Betul lah tu. Tengok sekali dah betul lah. Tak adalah sebab memang kita ambil daripada CLO satu tu. Jadi akan buat 3 soalan. Betul, yang ni 2 soalan. Dia sebenarnya macam yang saya belajar tu dia tak ada tetap pun nak kena ada 3 soalan ke apa ke. Dan kalau Tapi yang ikutkan penting dia tu by CLO kita ni. Kan? berdasarkan CLO kita ni. Dan tengok jugalah bergantung contoh macam CLO kita kan macam yang akak punya ni ada recognize simple word, understand simple expression and carry out. So dia ada tiga konsep dekat situ. So kita bolehlah cakap simple word and simple instruction dengan conversation tu. Okay. Dah. Fatihah. Takutlah. Alright. Okay, so boleh Kena buat lagi satu latihan. Okay. So kita dengar dari seorang. Kena 2 orang. Seorang lah kot kan. Seorang untuk bentangkan. Tak adalah bentang pun share. Apa soalan yang dia dah buat lah. Okay, so kat sini saya nak minta Dr. Zuraida untuk share. Okay, mungkin silakan. Nak situ juga. Okay, mungkin boleh sebut apa CLO yang digunakan tu dan apa soalannya. Alright. Tak sampai. Nampak Andi macam nak share kat tu. Oh, tak ada ni. Bateri. Sampai kot. Boleh? Ada bateri tak? Apa? Cocok mana? Sebab ni pun dah habis kan? Betul. Tapi dia kena ni lah. Kita nak pakai. Dia main. Tak payah ni. Muslim Aida tu. Oh, sini. Oh, sini. Bateri. Bateri dia tak tahan lama ke? Tak dah 10 tahun. Banyak jasa. Masuk museum lah tu patutnya. Banyak jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terpejam mata kan? Sedang. Ceramah bagi tas dia terus terpejam mata. Okey, untuk subjek saya sebenarnya tak ada belajar degree tapi saya mengajar subjek mengajar umum. Jadi saya
pada India. Pada India, China yang bukan Muslim lah. Okey, untuk membina soal sidik itu ni. Survey lah. Soal sidik. Survey tu soal selidik lah kan. Soal sidik tu kita mengambil daripada CLO. Kalau untuk civic model kita ada 3 CLO lah. CLO 1, 2 dan 3. Macam saya ni civic model. Kita nak bagi pelajar tu rasa cintakan negara. Sebab sekarang ni memang mengalami masalah identiti lah. Warga India ke, Cina ke, Melayu okey. Untuk mereka rasa sayang pada negara. Jadi antara CLO dan ini lah. Jadi saya punya soalan soal sidik tu, daripada 3 CLO, saya dah pecahkan menjadi 8 soalan. Maknanya saya tak bagi mula-mula masuk. Saya bagi pengenalan dulu. Slide 1, slide 2, slide 3 nampak macam diorang dah okey, dapat terima, dapat bercakap mengenai kaum Melayu dengan tanpa ada masalah pribadi. Okey, sharing pasal perayaan kita. Jadi saya pun bagi soalan ni. Jadi satu CLO saya pecah pada 3. Tadi CLO yang pertama menguraikan ciri-ciri peribadi mulia dan jati diri yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Saya pecahkan kepada 2. Saya mampu mengenal pasti ciri-ciri peribadi mulia yang boleh dipraktiskan dalam kehidupan seharian. Kehidupan mulia ni macam orang hormat mak ayah, macam tu lah. Lepas tu yang poin kedua untuk CLO pertama juga, saya mampu mengenal pasti jati diri yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Ini mengenal pasti. Ini jati diri. Hampir sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Saya pecahkanlah. Untuk CLO kedua, menganalisis isu-isu kekeluargaan dalam ekologi dan masyarakat. Saya pecahkan kepada 3. Saya mampu menganalisis isu-isu kekeluargaan, maknanya bukan cakap India kan? India, Cina pun boleh, Melayu pun boleh. Saya mampu menghuraikan kepekaan